Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan kajian kes kami iaitu pengurusan penasihatan murid. Pengurusan penasihatan murid merupakan salah satu pengurusan yang diberi keutamaan dalam menguruskan sesebuah sekolah yang berkualiti. Penasihatan sering dikaitkan dengan unit bimbingan dan kaunseling, tetapi proses ini asasnya bergerak secara menyeluruh dan melibatkan setiap individu di sekolah. Terdapat 4 konsep utama dalam penasihatan murid, iaitu yang pertama adalah penasihatan, kedua bimbingan, ketiga mentoring dan keempat kaunseling. Objektif kajian: mengenal pasti struktur dan organisasi pengurusan penasihatan murid, mengkaji program-program yang dijalankan di bawah pengurusan penasihatan murid, mengkaji kemudahan asas yang diperlukan bagi pengurusan penasihatan murid supaya dapat menjalankan aktiviti dengan sempurna. Seterusnya, persoalan kajian. Yang pertama, bagaimanakah struktur dan organisasi pengurusan penasihatan murid? Kedua, apakah program-program yang dijalankan di bawah pengurusan penasihatan murid? Ketiga, apakah kemudahan asas yang diperlukan bagi pengurusan penasihatan murid supaya dapat menjalankan aktiviti dengan sempurna? Seterusnya, kita beralih kepada metodologi kajian. Metodologi adalah penting dalam memastikan kajian yang dijalankan menggunakan kaedah yang paling sesuai dan berkesan dalam menjawab persoalan kajian. Terdapat 5 metodologi kajian yang digunakan. Kaedah yang pertama ialah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian yang kami gunakan adalah penyelidikan kajian kes. Persoalan dan objektif yang dikemukakan adalah berdasarkan kelemahan serta kebaikan dalam pengurusan penasihatan murid. Data yang diperolehi daripada borang soalan selidik adalah dijawab oleh guru di lokasi kajian. Akhir sekali, proses diteruskan dengan penulisan penemuan atau kesimpulan yang diperolehi. Kaedah yang kedua ialah lokasi kajian. Untuk projek berdasarkan sekolah yang melibatkan pengurusan penasihatan murid, ia dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Yen. Sekolah Menengah Kebangsaan Yen ataupun SMK Yen adalah terletak di Kuala Muda, Kedah. Seterusnya, kaedah pengumpulan data bagi kajian ini adalah melalui soal sidik. Soal sidik telah dijalankan ke atas seorang kaki tangan iaitu guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Yen melalui borang yang perlu diisi di dalam Google Form. Soalan-soalan yang diajukan bukanlah bersifat pilihan jawapan, namun jawapan itu adalah berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan pengetahuan responden berkenaan soalan yang diajukan. Pengkaji terlebih dahulu berhubung dengan responden bagi memohon kesudian beliau untuk turut serta sebagai responden bagi kajian ini. Instrumen kajian yang digunakan di dalam kajian ini pula ialah manusia yang merupakan pengkaji dan responden. Instrumen ini merupakan antara instrumen yang penting dalam pengumpulan dan penganalisaan data. Data diperoleh oleh responden yang merupakan seorang manusia. Pengkaji pula perlu mentafsir jawapan yang diberikan oleh responden tersebut. Selain itu, instrumen yang digunakan juga adalah soal sidik kepada guru di sekolah yang terlibat. Akhir sekali, data yang berbentuk perkataan atau ayat yang diperoleh hasil jawapan soal sidik yang dijalankan akan ditafsir dengan aspek-aspek kajian bagi membolehkan objektif dan persoalan kajian tercapai. Bagi analisis dapatan, kajian ini telah kami lakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Yen Kedah dan ini adalah untuk mengkaji pengurusan penasihatan murid di sekolah tersebut. Objektif utama yang telah dikemukakan dalam kajian ini yang pertama adalah untuk mengkaji struktur dan organisasi dalam pengurusan penasihatan murid. Yang kedua adalah program-program yang dijalankan di bawah pengurusan penasihatan murid. Dan yang akhir sekali adalah kemudahan-kemudahan asas yang telah disediakan ataupun diperlukan bagi memastikan pengurusan penasihatan murid itu dapat berjalan dengan sempurna di sekolah tersebut. Analisis pertama iaitu mengenal pasti struktur dan organisasi pengurusan penasihatan murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Yen. Unit bimbingan dan kaunseling di sekolah ini dinaungi oleh pengetua sekolah yang seterusnya akan disedia oleh guru penolong kanan hal ehwal murid dan akan dibantu oleh 2 orang guru kaunseling yang akan menguruskan hal ehwal dan hal ehwal yang berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling pelajar. Guru kaunseling ditugaskan untuk merangka,
merancang dan melaksanakan aktiviti, modul dan program yang berkaitan dengan penasihatan murid. Dalam masa yang sama, guru-guru lain turut memainkan peranan penting dalam kemenjadian penasihatan murid kerana mereka bertanggungjawab dalam proses penasihatan, bimbingan dan mentoring. Penglibatan murid dalam aktiviti ini juga memainkan peranan penting untuk memastikan kelangsungan dan kelengkapan struktur organisasi di sekolah. Kedua adalah mengkaji program-program yang dilaksanakan di bawah pengurusan penasihatan murid. Saban tahun, Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Yan akan merancang pelbagai program yang melibatkan pengurusan penasihatan murid. Antara program wajib yang dilaksanakan adalah program mentor dan menti. Tujuan pelaksanaan program ini adalah bertujuan untuk membantu pelajar-pelajar yang agak ketinggalan dalam pelajaran untuk mendapatkan bimbingan dan juga nasihat daripada guru mentornya. Program kedua yang dilaksanakan di SMK Yan ialah pada setiap hujung tahun, pelajar yang agak bermasalah dan juga kurang cemerlang akan dihantar ke satu kem motivasi untuk memastikan jasmani, emosi, rohani, intelek, mental dan juga fizikal mereka siap sedia untuk menempuhi sesi persekolahan yang akan datang. Selain daripada itu, program-program yang dilaksanakan di SMK Yan tidak tertumpu pada pelajar yang kurang cemerlang ataupun bermasalah sahaja. Namun, terdapat banyak program yang dilaksanakan untuk pelajar-pelajar yang berpotensi dan juga pelajar yang cemerlang. Antara program yang dilaksanakan adalah setiap tahun, sekolah akan menghantar sekumpulan pelajar-pelajar cemerlang dan juga berpotensi ke sekolah berprestasi tinggi untuk mempelajari, mengambil input-input positif dari segi akademik dan juga suasana belajar di sekolah tersebut. Dapatan kajian terakhir kami adalah mengkaji kemudahan-kemudahan asas yang diperlukan bagi pengurusan penasihatan murid supaya dapat dijalankan dengan sempurna di sekolah. Kemudahan-kemudahan asas adalah amat penting dalam memudahkan sesuatu perkara dan juga urusan di sekolah. Di bawah pengurusan penasihatan murid, kemudahan-kemudahan asas seperti teknologi amat diperlukan bagi guru-guru memuat naik, menyimpan rekod-rekod yang berkenaan pengurusan penasihatan murid. Seterusnya, bilik-bilik khas juga memainkan peranan penting dalam memudahkan pengurusan penasihatan murid. Dengan adanya bilik-bilik khas, ia akan membantu unit bimbingan dan kaunseling untuk merangka, merancang dan juga melaksanakan program-program yang berkaitan dengan penasihatan murid. Dengan adanya bilik-bilik khas ini, program yang dijalankan akan menjadi lebih selesa dan juga berjalan dengan lancar. Akhir sekali, kemudahan asas yang turut memainkan peranan dalam pengurusan penasihatan murid adalah seperti alat bantu mengajar yang lengkap. Selain itu, persekitaran yang baik juga akan membantu melancarkan lagi program-program yang telah dirancang oleh unit bimbingan dan kaunseling. Secara kesimpulannya, kajian kami telah menjawab kesemua objektif-objektif dan persoalan-persoalan yang telah kami nyatakan di awal kajian kami. Analisis dapatan juga telah membuktikan bahawa terdapat guru-guru khas dalam pengurusan penasihatan murid di sekolah-sekolah. Selain daripada itu, analisis dapatan kami juga telah menyatakan bahawa terdapat beberapa program yang dilaksanakan di bawah pengurusan penasihatan murid seperti program mentor-menti yang dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Yan. Di samping itu juga, analisis dapatan kami juga telah menyatakan bahawa pengurusan penasihatan murid ini memerlukan beberapa keperluan-keperluan khas atau kemudahan-kemudahan asas seperti bilik kaunseling dan sebagainya untuk menjadikan pengurusan penasihatan murid ini berjaya dan sistematik. Akhirnya, diharapkan pengurusan penasihatan murid ini dapat dijalankan dengan baik dan berjaya di sekolah-sekolah agar mampu memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia. Sekian, terima kasih.